Bismillahirrahmanirrahim. Ikut 10 cara romantik Rasulullah layan isteri, confirm falling in love berkali-kali. Percayalah, semua isteri mengimpikan suami yang romantik. Kalau tak banyak, sikit pun jadi. Fitrah wanita memang suka layanan dan perhatian lebih daripada suami. Buat sang suami atau bakal nak jadi suami, ada baiknya tahu serba sedikit bagaimana caranya nak layan isteri sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sangka, rupanya Nabi junjungan kita ini sangat romantik terhadap isteri. Kalau dapat diamalkan secara berterusan, insya-Allah isteri akan jatuh cinta berkali-kali bagai semasa zaman bercinta dahulu. Meletakkan mulut pada bekas makanan dan minuman isteri. Perkara ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah bekas cawan minuman kepadanya, kemudian aku minum dari bekas lain sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bekas minumanku dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Kadangkala aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya kemudian memakan bahagian darinya, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Mengusap air mata isteri. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata sebagai berikut: suatu ketika Syafiah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, sedangkan hari itu adalah bahagiannya. Tetapi Syafiah sangat lambat sekali jalannya, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepadanya sedangkan ia menangis dan berkata, engkau membawaku di atas unta yang lembab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus air mata Syafiah dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra. Kucupan mesra. Diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mencium salah satu isterinya, beliau mengucup lidahnya. Hadis riwayat Maqdisi dalam Zahiratul Huffaz. Mandi bersama isteri. Diriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bekas air di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur di pangkuan isteri. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku kemudian membaca Al-Quran sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Abu Dawud. Membelai isteri. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, hampir setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi semua isterinya, lantas mendekatkan setiap seorang di tempatnya, rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan membelainya tanpa bersetubuh atau berpelukan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lantas beliau menginap di rumah isteri yang mendapat gilirannya. Hadis riwayat Daruqutni. Menyikat rambut suami. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkata,
dahulu aku menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mendahulukan isteri. Ladies first adalah istilah layanan optimum untuk seorang wanita, di mana suami membukakan pintu, mendahulukan, mempersilakan dan sewaktu dengannya. Hal ini turut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para isterinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari penaklukan Khaybar. Kami keluar menuju Madinah. Anas berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan tempat duduk Syafiah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan meletakkan lututnya, lantas Syafiah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik unta. Hadis riwayat Bukhari. Panggilan khusus buat isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memanggil Sayyidatina Aisyah dengan panggilan singkat iaitu Ya Aish atau Ya Uaish. Baginda juga memanggil Sayyidatina Aisyah dengan panggilan Humaira yang bermaksud putih kemerah-merahan. Ibnul Atsir menyebut dalam An-Nihayah, Baginda sallallahu alaihi wasallam sering memanggilnya Aisyah ya Humaira, yang merupakan bentuk tasghir panggilan singkat dari hamra merah, sedangkan yang dimaksudkan adalah putih. Cara unik redakan kemarahan isteri. Ibnu Sunni dalam Amalul Ya'amwal Lailah meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah marah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwaish," yakni panggilan nama singkatan Aisyah, "katakanlah, Ya Allah, ya Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." صدق الله العظيم.